Assalamualaikum, selamat tengah hari semua, apa khabar? Masih Hasan join, Jebat join. Masih join, Jebat. Alhamdulillah hari ni dapat kita bertemu lagi. Harun, Hasan, terima kasih join Ini hari ni live, special sikit. Nak menerangkan tentang apa Askar Wagner dari sudut pandangan channel yang saya follow ni. Bukan channel pro US ke apa ke. Masih Ajit join Masih Amirul Yusof, terima kasih. Jamal join. Antuo Cup Rico, terima kasih join. Harap semua dah makan tengah hari belum? Harap semua dah makan tengah hari Daud Silva, terima kasih join. Nature, terima kasih join. Masih Apui. Jangan lupa belanja abang kopi secawan Support sikit lah channel ni. Okey. Wagner ni, dia adalah dia telah membuat sejarah dalam perang ni tu. Akan ada buku sejarah tentang Askar Wagner. Kebanyakan daripada Askar Wagner ni adalah pesalah-pesalah dalam penjara yang diambil oleh Prigozhin yang dipilih, dan siapa yang dipilih ini apabila habis perang akan dilepaskan oleh Putin. Jadi mereka yang sanggup bermati-matian untuk Rusia. Mereka sanggup bermatian untuk Rusia. Dan bila 1-2 hari ni terjadi macam ni, saya rasa macam sedih. Saya rasa macam terlalu sedih. Sampaikan channel yang saya follow ni semalam sampai 5 video dia buat. Biasa dia orang buat video malam pukul 12, pukul 3 pagi. Adalah 2-3 video. Tapi kerana Wagner punya pasal ni sampai semalam pagi je England dia orang dah buat live. Time dekat British lah, dia orang dah buat live. Jadi Wagner ni penting tau. Kalau kita follow daripada di Bakhmut. Okey. Dan untuk yang baru ikut channel ni, okey, saya ceritakan sikit lah macam mana perang di Bakhmut tu. Memang Bakhmut ni disediakan US dari tahun 2014. Okey. Mereka menyediakan Bakhmut ni daripada 2014. Dengan senjata, dengan apa saja sekalipun untuk berperang dengan Rusia. Jikalau Rusia berjaya menawan keseluruhan Ukraine, tapi apabila di Bakhmut ni US menyediakan Bakhmut ni, Rusia tidak akan berjaya menawan Bakhmut. Sampai macam tu US tabur duit dekat Bakhmut ni. Sorry. Dengan pertahanan bawah tanah, apa semua ada dekat Bakhmut ni. Bukannya senang tau. Dan Wagner berjaya melumpuhkan Bakhmut. Dalam masa 9 bulan mereka berperang di sana tau. Jadi apa yang mereka buat di Bakhmut ni adalah sejarah. Tapi Prigozhin telah menjadikan Wagner ni namanya busuk. Okey. Dia telah membuat busuk nama Wagner ni. Di akhir-akhir perang di Bakhmut tu, dah nak 9 hari bulan kan. Dah nak 9 hari bulan, bulan lepas tak silap saya lah. 9 hari bulan dan hari macam hari kemerdekaan, hari peringatan
tentang kematian ramai orang berperang di Rusia apa semua macam hari kemerdekaan lah. Alih-alih Prigozhin dia menunjukkan dalam satu video dekat 60 lebih orang askar Wagner yang mati dengan alasan yang dia tidak dapat cukup senjata daripada orang atas sana. Okey. Tapi sebenarnya apa yang terjadi masa tu, Rusia membekalkan askar Wagner hari-hari 1,000 shell. Okey. 1,000 shell untuk askar Wagner sahaja. Okey. Dan Ukraine menggunakan 1,000 shell di seluruh Ukraine untuk berperang dengan Rusia. Dan saya bila baca mesej-mesej yang orang yang masih belum faham, dia tak tahu menahu yang Rusia tak bagi senjata dekat askar Wagner sebab tu askar Wagner begini begitu. Tidak, Rusia bagi satu hari 1,000 shell dekat askar Wagner. Sekarang anda tahu kan? Ini saya bukan buat cerita tau. Ini memang kebenaran. Itu pun tidak mencukupi untuk Prigozhin. Dia nak lagi lebih. Sampaikan general yang menguruskan senjata masa tu. Waalaikumsalam daripada MFMJ. Okey, waalaikumsalam. Rudi Susanto. Masih join General yang menguruskan pembahagian senjata Rusia masa tu pun diberhentikan perkhidmatan kerana telah memberi lebih senjata kepada askar Wagner. Okey, waalaikumsalam Jadi kita tak boleh salahkan Rusia. Kita tak boleh salahkan Putin. Dan Alaudinov masih ucap. Alaudinov berkata apa? Dia komander Chechen. Sekarang dia berada di Marinka. Dia berkata apa? Dia sedang berperang di Marinka lah, Alaudinov. Okey, dia bawah Kardirov. Dia bawa Kardirov Alaudinov ni Jadi dia berkata apa? Dia berkata kalau perang ni kadang-kadang kita tak cukup senjata yang diberikan. Dan anggaplah apa yang ada tu kita gunakan. Bukan kerana tak cukup senjata tak bagi terus. Mungkin terlambat sedikit. Ukraine ni bukan kecil. Ukraine ni besar. Nak jaga bukan senang. Jadi nak bagi senjata dengan keadaan kadang-kadang Ukraine bom jalan lah, bom apa semua. Jalan nak masuk, tak boleh apa semua. Macam-macam alasan ada. Jadi kita tak boleh salahkan Putin. Okey? Jadi masa tu Prigozhin merajuk. Sampai dia taruh dekat 60 lebih mayat askar Wagner. Dekat depan dia ambil video. Ini adalah satu sifat yang tak baik oleh Prigozhin. Sifat yang tak baik daripada dia. Jadi dari situ Rusia dah berfikir, Putin pun dah berfikir, semua askar-askar atasan Divine bukan 1 minggu boleh kalahkan Ukraine. Power Bakhmut pun 9 bulan Divine, kalau you follow saya punya channel lama Divine, you akan tahu Rusia menyerang Ukraine ni, kalau nak habis lagi cepat senang. Tapi dia nak slow and steady Slow and steady. Saya rasa dah beratus kali saya cakap perang ni adalah perang
senjata perang ekonomi. Senjata Rusia perang bersama Ukraine. Ekonomi diketuai oleh China. BRICS. Okey? Kalau awak follow saya dah lama, awak akan tahu. Ini bukan hanya perang je. Memang mereka nak lambatkan perang ni. Supaya dah nak tahun depan dah nak apa? Dah nak pilihan raya US. Adakah Biden akan dipilih sebagai Presiden US? Divine? Masih Nazrul Faiz. Masih belanja kopi teh Okey, lepas tu kat mana tadi kita? Okey. Jadi ini adalah sifat yang terburuk. Terima kasih Aminuddin. Sifat terburuk dari pergoven. Jadi dia pun diberi cuti. Terima kasih Aminuddin. Dia pun diberi cuti. Lepas apa? Terima kasih C Dan dia diberi cuti untuk beberapa bulan untuk dia askar Wagner diberi cuti lah. Dah penat sangat 9 bulan perang kat Bakhmut. Jadi mereka digantikan dengan askar Chechen dan askar Rusia. Dan dari situ Rusia pun belajar. Kalau nama Wagner je keluar, jadi siapa hero dalam perang ni? Masih Nazrul. Masih. Jadi siapa yang dapat nama dalam perang ni? Padahal askar Rusia pun berperang. Bermati-matian. Askar Chechen pun berperang. Bermati-matian. Masya Allah. Terima kasih. Jadi, Rusia menukar strategi. Pergoven ni pula, hari-hari upload video. Hari-hari. Ada je berita yang dia-upload masa perang tu. Masih jejaka Hari-hari upload video. Padahal Putin pun jarang. Masih Aminuddin. Jarang upload video Putin. Kalau ada hal penting baru dia upload. Bagi berita ke apa ke. Tapi dia tak hari-hari. Jadi orang semua melihat dia ni macam artis lah dalam Rusia ni. Macam penyakit tau. Jadi siapa hero? Pergoven lah. Habis yang lain orang yang meninggal, yang mati dalam perang, tak ada pun. Jadi mereka dah tahu. Mereka bagi cuti dan askar Wagner ni akan diserapkan ke dalam askar-askar Rusia. Walaupun askar Chechen pun tidak akan dapat publicity macam ni. Tidak dibenarkan menunjukkan diri sangat publicity ni. Kan? Itu tujuan Rusia. Tapi apabila dah 1 bulan lebih macam tu Wagner cuti. Pergoven dah panas buntut. Kan? Dah panas buntut. Dia pun semalam ke 2 hari lepas dia upload video. Buat cerita macam-macam. Pasal nak kenakan Shoigu ni. Macam-macam dia buat cerita. Benda yang tak betul pun dia cakap. Mungkin dia dalam keadaan khayal ke apa. Jadi ada tak banyak lah. Dekat 5,000 orang askar Wagner yang mengikut dia. Padahal askar Wagner ni ada dekat 25 ke 30,000 orang askar. Salam peperangan. Terima kasih Hakim. Assalamualaikum Kim. Masih John Jack Sparrow. Assalamualaikum. Pergoven mulut banyak lah. Aku ni beberapa hari ni. Semalam je 3 video. Sakit hati aku lah dengan pergoven lah. Pasal dia Wagner dapat nama busuk lah. Masih Mutini join Dia nak pau NATO. Pergoven ni billionaire. Bukan jutawan billionaire. Pergoven ni. Jadi bila macam ni Rusia dah tukar taktik. Nak menyerapkan askar Wagner dalam askar Rusia dalam perang ni.
Okey. Jadi penggovan dah panas. Takut kontrak tak dapat lah, inilah itulah kan. Jadi dia menggunakan cara ni lah, cara kasar lah. Memalukan rakyat Rusia, askar Rusia di mata dunia. Ya Allah, aku tak bohong kau lah. Pagi-pagi dekat British, dekat satu dunia ni, yang side pro-US ni, macam-macam dia orang cakap. Oh, Rusia dah kena sabotaj dengan penggovan. Oh, Putin dah nak kena turun tahta. Macam-macam dia orang buat cerita. Jadi kenapa saya punya berita lambat sikit? Pasal saya nakkan kebenaran. Apa yang terjadi. Saya tak boleh suka-suka cari berita yang tak benar. Saya nakkan yang betul. Sebab tu saya lambat sedikit. Daripada Hakim Wagner tak cukup senjata Rusia dah berjanji lepas perang di Bakhmut, askar Wagner akan di-upgrade. Daripada pegang senjata je dengan kapal mereka akan menggunakan artileri yang lebih berat seperti tank semua akan dilatih. Itu janji Rusia selepas Bakhmut. Jadi kenapa cakap askar Wagner tak cukup senjata? Okey. Habis dekat British, dekat NATO, Amerika, macam-macam cerita lah. Pasal Rusia dah nak jatuh lah. Ini untuk bekalan mereka bulan depan, bulan Julai nak meeting NATO ni. Mereka akan gunakan benda ni untuk mereka invest lagi dalam perang di Ukraine ini. Percayalah cakap saya. Semalam lepas perkara ni terjadi 2 hari lepas jadi, dia terus dia dapat berapa 3 bilion ke apa. Ukraine dapat 3 bilion lagi duit. Ini propaganda ni lah mereka gunakan untuk keluarkan duit negara mereka untuk invest lagi kat dalam Ukraine. Inilah salah satu cara dia. Dengan M16, F16 apa semua. Jadi macam-macam lah mesej yang saya baca. Macam terlalu, dalam masa satu hari ni macam terlalu lemah sangat Rusia ni. Jangan lupa semalam walaupun tengah perang mulut, tapi dekat Ukraine tu perang senjata tak berhenti. Tak berhenti. Jalan terus. Okey, cuma ada 3-4 jam je lah. Ada slow sikit perang tu. Daripada Divine. Kalau kita terlalu menjebelai mana-mana hal negara orang lambat laun, kita akan tahu mereka ni sama je. Memang tujuan saya buat channel ni bukan nak menyebelahi sangat. Faham tak? Saya ni nak Malaysia ni bersedia. Kalau tak tutup semalam, malam ni bom nuklear jatuh, InsyaAllah saya yang akan beritahu anda ke mana arah angin bom nuklear tu. Macam hari tu yang dekat, ingat tak yang masa dekat Helsinki. Okey? Helsinki. Saya punya video dekat 350,000 viewers. Bom kereta tank uranium yang ada dekat Helsinki ni berletup sampai mushroom cloud. Okey. Lepas tu mereka kata dengan channel yang saya ikuti ni pergi minta maaf, cakap tak ada bom uranium. Dan channel kami minta maaf. Yang saya ikuti ni minta maaf, tak ada bom uranium, tapi mushroom cloud keluar. Lepas tu, tak sampai 1 hari, 2 hari, angin yang membawa mushroom cloud tu bergerak ke Poland.
Itu yang saya ingin sampaikan kalau betul-betul terjadi perang nuklear. Persediaan untuk orang Malaysia. Saya akan berikan berita, peringatan. Bukannya saya ni terlalu menyokong sangat perang ini. Saya pun kalau boleh tak nak bom nuklear ni meletup. Tapi sebagai rakyat Malaysia, saya harus ingatkan rakyat Malaysia tentang perang ni. Bagaimana teknik peperangan. Ini tujuan saya. Bukannya saya nak cerita sangat, Putin nombor 1 dalam dunia. Ini apa, bukan. Itu adalah 50%. Lagi 50% hati saya ni, saya adalah rakyat Malaysia. Itu saja. Okey. Dari penjelasan untuk tadi tu. Selalu yang banyak tanya benda-benda yang macam ni bukan follower saya. Dia hanya datang tumpang bagi soalan yang pedas-pedas. Kebanyakan. Kalau yang banyak cakap hurrah, itu adalah follower saya yang mendengar apa yang saya kata. Okey. Banyak ni dalam mesej ni. Dengar pun sedih tau. Okey. Hurrah. Terima kasih yang menyokong channel ni. Alhamdulillah. 10,000 follower saya dah ada. Masya Allah. Terima kasih. Daripada 1,000 orang sokong saya, follow saya, hari ini saya dah ada 10,000 dalam masa 3 bulan. Masya Allah. Terima kasih yang mana support saya. Masihlah banyak-banyak. InsyaAllah umur panjang saya akan teruskan lagi perjuangan memberi information. Walaupun tak terbaru, tapi information lah untuk rakyat Malaysia. Pasal saya pun part time je. Kalau boleh saya nak buat full time ni. Kalau boleh. Tapi sementara saya buat part time dululah. Kalau dah full time maknanya pukul 2 pagi, pukul 8 malam berita akan sampai. Berita paling fresh untuk awak sampai. Terima kasih Yura. InsyaAllah. Nuklear Muhammad. Nuklear. Mungkin pergovoran lepas ni akan, kita tengoklah 2-3 hari ni lah. Ada orang cakap askar Wagner nak kena hantar Belarus lah. Pasal apa? Belarus lah dia punya Perdana Menteri dia yang berbincang dengan pergovoran semalam lah. Kan, jadi kita tengoklah apa. Kalau boleh saya tak nak pergovoran dia lagi lah. Dia ni terlalu sentimental. Hanya dia kena morfin banyak sangat lah. Sebab tu dia tak boleh lah jadi pemimpin askar Wagner. Kalau boleh tukar orang lain pun tak apalah. Tengok askar Chechen. Awak tengok askar Chechen sudah. Steady lah. Membuang merah hurrah. Steady askar Chechen lah. Lagi Putin mempercayai mereka sampai hantar ke Syria. Menjadi polis di Syria. Untuk menenangkan keadaan di Syria tu. Hantar mereka ke Syria. Kan? Bila dengar nama askar Chechen je, orang semua hok. Dengar askar Chechen, hok. Kan? Masih drag. Terperanjat. Bergegar dari dalam jiwa ni. Masih raja. Kan? Jadi, dia, askar Chechen ni, tengok hari-hari ada ke keluar dekat YouTube ke, buat speech. Ada Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu je. Kan dalam video-video mereka. Tak macam pergovoran ni. Ada je komplain.
Dia buat, dia kalau boleh, dia sekarang ni, dia nak jadi Shoigu. Dia nak ambil tempat Shoigu tu. Dia suddenly dia nak naik atas. Padahal dia, Pegova ni, masa dia perang dekat Bakhmut, dia tak membuat keputusan dalam perang tu. Yang membuat keputusan, orang atasan dia yang punya syarikat Wagner ni. Syarikat Wagner ni yang empunya ni ada dua. Tak silap saya, salah satu tu FSB. Macam CIA. Macam FBI lah. Tapi Rusia punya. Jadi yang buat keputusan perang ni yang atas. Bukan dia. Tapi dia belagak macam, dia rancang semua dalam perang ni. Bukan. Dia pun bekerja juga. Habis kita haraplah, kita doakanlah. Buang sudahlah Pegova ni. Tak payah simpan-simpan. Cari yang lebih berkaliber, yang lebih menggunakan otak, yang tak malukan Rusia, tak mengkhianati Rusia. Sampai Putin pun cakap dia rasa macam Rusia ni dikhianati oleh, bukan Pegova tau, Wagner. Askar Wagner yang dah dapat nama busuk sekarang. Betul Muhammad Allah, dia gila kuasa lah dia. Jadi saya doakanlah, jangan sampai sejarah nanti mengatakan Askar Wagner ni Askar Wagner ni sebagai pengkhianat ke apa ke. Jangan sampailah. Kan? Kita doakanlah. Kesian diorang. Diorang perang bermati-matian dekat Bakhmut tu. Kesian mereka. Bukan senang sampaikan US ni menyediakan Bakhmut tu, kan? Bila dah tinggal lagi seminggu ke 10 hari perang di Bakhmut tu, askar Rusia dah mengepung Bakhmut tau. Askar Rusia dah mengepung Bakhmut, dan askar Ukraine yang di dalam Bakhmut tu tidak ada senjata lagi yang dapat diberi oleh Ukraine masa tu. Dan mereka terpaksa menggunakan senjata-senjata Soviet Union macam senapang lah, pistol lah, bom tangan. Mereka simpan di dalam bawah tanah, dalam gua bawah tanah, tempat lombong. Mereka menyimpan stok sebanyak 1 juta shell simpan dalam lubang tu. Itulah senjata yang mereka gunakan untuk mempertahankan Bakhmut di minggu-minggu terakhir askar Ukraine. Sampai macam tu mereka menyediakan Bakhmut ni. Tak seperti tempat lain Tak seperti tempat lain. Memang betul. Rakyat musuh ketawa. Zul. Memang diorang ketawa apa yang terjadi beberapa hari ni. Dah mendapik dah. Happy. Diorang happy. Dan kita takut negara-negara BRICS yang sekarang nak buat serangan ekonomi ni, mereka pun akan tertanya, macam nak ada rampasan kuasa lah dekat Rusia. Stabil ke tak stabil Rusia ni? Sampai macam tu. Wagner buat. Pegova buat. Sampai macam tu. Orang berfikir. Jadi, saya Sulihin. Saya part time lah buat ni. Kalau saya free boleh lah buat live kan. Kalau time kerja dapat buat video je lah Sundi. Sorry lah.
Habis adakah bagus untuk Rusia? Adakah bagus? Tak bagus, untuk tak sihat. Kan? Kita ni menaruh keyakinan untuk dia menang perang, menang BRICS. Masih MH. Menang perang, menang BRICS. Tapi bila macam ni jadi pegover ni, macam menghancurkan semua sekali. Nak menghancurkan semangat yang ada satu dunia ni, yang nak menyokong ni, perjuangan untuk menjatuhkan ni yang nak cakap, aku nak cakap bahasa kotor je. Tapi tak apa kan, dekat dalam TikTok memang tak boleh cakap macam ni. Kerana banyak orang memerhati. Okey. Ya, menyebabkan kestabilan politik Rusia dipertikai, betul. Dia nak rampas kuasa macam mana? Dia tak boleh dapat rampas kuasa Raja Mukhris. Dia ada askar yang semalam yang ikut dia 5,000 je. Askar Rusia. Putin anytime boleh cakap, kasih mati tak apa. Buat apa? Buat Putin ni, walau dia macam ni, dia tak nak bunuh orang Rusia. Buat apa dia nak bunuh orang Rusia? Dia tahu Wagner buat banyak benda yang baik. Jadi kerana benda kecil macam ni, buat apa dia nak Putin steady lah, Putin. Bukan cakap bohong, Putin steady lah. Dia tak membuat keputusan yang yang memeranjatkan orang. Dia bagi lagi pergerakan askar Wagner tu yang 5,000 orang ni dengan kereta tank pergi ke Moskow sepanjang 200 km tanpa diganggu. 200. Terima kasih. Memang abang update untuk korang hari-hari. Jangan lupa belanja abang take kopi 200 km tanpa diganggu. Macam mana tu? Lalu highway tanpa diganggu dengan kereta tank apa semua, macam nak pergi perang. Memang kalau orang tengok macam nak pergi perang. Padahal bukan perang. Lepas tu lepas tu orang datang lagi daripada Belarus. Datang. Perdana Menteri Belarus datang berbincang, bawa balik pergi tempat dia, camp dia dekat tempat tu lah, tempat camp dia tu. Okey lah. Cukup lah hari ni punya live. InsyaAllah petang nanti kalau ada berita-berita perang, InsyaAllah saya akan upload. Okey. Penuh suspend. Jack Richard ni semua orang-orang yang bukan follow saya, cuma komen yang tak berapa baik lah. Kecil punya hal dalam dunia jangan bawa besar-besar. Ini bukan kecil punya hal. Kalau awak follow channel saya ni, awak akan tahu benda ni bukan kecil punya hal Jack. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat petang, selamat mengetih Jumpa lagi insya-Allah. Yang mana jalan-jalan ke apa ke, hati-hati di jalan raya, okey? Banyak berita-berita negatif yang orang racuni dalam dunia ni, pemikiran orang dalam dunia ni, macam-macam cerita yang tak masuk akal lah. Kan? Jadi saya harap yang mana follow saya lama, jangan diracuni Okey? Kita ambil berita yang terbaru je. Assalamualaikum. Yura.